Dulu-dulu asal-asal hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada dua je. Hadis dhaif, hadis sahih. Tu asal-asal daripada hadis. Tapi bila mana mai Imam Tirmizi, Imam Tirmizi jasanya ialah hadis-hadis dhaif dengan usahanya diangkat menjadi hadis hasan dan diterima untuk menjadi sumber hukum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya hadis dhaif boleh naik ke martabat hasan dengan ta'addud turuq. Maknanya hadis melalui rawi-rawi ini dhaif, tapi melalui rawi-rawi lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis itu menjadi hadis yang diterima. Punca hadis dhaif, hadis menjadi dhaif ialah kerana yang pertama ingatan perawi. Ingatan dia tak apa kuat. Dia tidak dhabit. Tak kemah ingatan dia. Hadis jadi dhaif. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila mana melalui jalan lain, contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melalui jalan lain contohnya, jadi melalui jalan lain tu rawi-rawi ini tak ada isu yang berkaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hadis tu diterima untuk menjadi hadis yang diterima. Hadis dhaif ni pula dia ada dua. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis yang datang itu tiada tegahan untuk kita beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, wajib kita meninggalkan. Makna jangan beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma hadis dhaif yang tergolong dalam maudhu', ittifaq ulama, tak harus kita mengambil hadis tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Hadis ni kalau dia maudhu', tak boleh sebut sama sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh sebut. Melainkan kalau nak sebut, dia kena sebut hadis tu maudhu', kena buh maudhu'. Allahumma salli ala sayyidina. Tak boleh kata ini hadis Rasulullah. Ataupun kita tulis la asla laha. Mana hadis tu maudhu'. Kalau nak sebut, dia kena sebut hadis ini. Dia kena confirm, dia kena kemah macam tu. Hadis ini maudhu', supaya orang tidak terkeliru. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab menyebut hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad supaya orang tak keliru, orang ingat hadis maudhu' ni makna orang yang kata, bukan Nabi yang kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau hadis kita tak boleh maudhu', hadis tu maudhu', kita berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tak sebut hadis maudhu' itu dengan hadis maudhu' pun dah berdosa, macam mana beramal dengan hadis maudhu'? Lagi teruklah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Hadis dhaif tak disebut dalam permasalahan halal dan haram, masalah hukum. Baik. Kalau hadis itu tidak ada targhib, iaitu menggemarkan, dan tidak ada tarhib, iaitu menggerunkan orang, dan hadis itu dia bukan hadis al-wa'zu, iaitu bagi nasihat, baik, dan sebagainya, tak boleh. Hadis dhaif tak boleh diriwayatkan. Maksudnya dalam masalah hukum halal dan haram tak boleh sebut hadis dhaif. Kadang-kadang hadis ni dia ada targhib macam tadi, berkenaan dengan sorban. Siapa pakai sorban, dia sembahyang sama dengan 25 kali sembahyang tanpa sorban. Siapa yang sembahyang pada hari Jumaat,
dengan berserban lebih baik daripada sembahyang tak berserban 70 kali. Siapa beramal dengan makan serban, dia sama dengan beramal 10,000 kebaikan. Okey, dia ada targhib, menggemarkan orang. Okey, boleh. Di sana ada hadis dhaif yang menyebut tentang menakutkan orang. Kalau buat macam ni, jadi macam ni. Okey, boleh sebut hadis dhaif tu. Kadang-kadang hadis dhaif ni dia peringatan. Boleh juga sebut hadis dhaif tu. Dalam masalah hukum tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi hadis dhaif seperti yang saya sebut tadi, hadis ni dia putus sanad dengan sebab tengah-tengah tu dia ada rawi yang ingatan tak kuat ataupun perawinya tidak adil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hadis ni, hadis yang macam ni kalau ada jalan lain yang memperkuatkan hadis ni melalui sanad-sanad yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hadis dhaif itu kalau tak ada jalan yang memperkuatkan dia, boleh diamalkan dalam masalah fadail al-a'mal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, hak ni pegangan jumhur al-hadis. Kalau menurut pandangan ulama-ulama yang tasyaddud, tolak langsung hadis dhaif macam pegangan Wahabi tu. Mereka tak pegang langsung hadis dhaif. Kata guru kami Maulana Hussein sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang cari jalan untuk terima hadis. Ni hadis yang ada tolak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada hadis dhaif yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang rawinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ditolak sama sekali. Atas tu kan ditolak sama sekali. Bila tu? Kalau dalam perawi dia ada yang dituduh bohong, ada yang dituduh pembohong, kadzib. Jadi kalau kita mengaji ilmu berkenaan dengan ilmu hadis, orang-orang yang meletakkan dirinya menjadi perawi hadis, dia kena bersedia untuk dia menerima tajrih. Sebab ulama hadis akan menilai. Orang-orang yang ulama hadis akan menilai diri dia. Nak kata dia pembohong, kalau dia ni hidup dia pernah bohong, disebut dengan kadzib. Macam mana dia nak diterima hadis dia pernah bohong. Kadang-kadang dia mempermain-mainkan, bukan sekat mempermain-mainkan orang, mempermain-mainkan binatang pun ditolak oleh al-hadis untuk hadis itu diterima. Satu masa Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu dalam perjalanan dia nak cari hadis Rasulullah. Imam Bukhari ni hebat. Merentah padang pasir sorang-sorang nak pergi cari hadis Rasulullah. Dia dengar kata ada satu hadis diriwayatkan daripada Rasulullah, sekian-sekian dia pergi cari, dia ambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebulan perjalanan kadang-kadang nak pergi tempat, nak pergi satu tempat. Sampai-sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanya orang, kenal tak orang sekian-sekian? Dia kata kenal. Rumah tang mana? Tang Tupi. Pipi tengok kawan tu nak bagi makan. Kawan tu nak bagi makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak bagi makan binatang. Kawan tu nak bagi makan binatang. Dia pegang rumput, sallallahu alaihi wasallam, dia suar. Keluar macam tu. Bila binatang tu nak makan, dia tarik. Dia buat main. Imam Bukhari kata, cara binatang dia boleh pemain, mungkin dia boleh pemain hadis Rasulullah. Boleh. Sebulan pula boleh. Allahu Akbar. Baik. Allahumma sallam. Ataupun dituduh oleh ahli hadis sebagai fasik. Fasik ni makna orang yang mengekalkan dosa kecil dan buat dosa besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi
ditolak hadis dia. Hadis menjadi dhaif. Atau ingatan teruk sangat. Teruk sangat ingatan. Ni jenis yang tidak boleh beramal sama sekali. Hadis-hadis dhaif jenis ni. Hadis dhaif jenis ni yang diriwayatkan oleh perawi-perawi macam tadi, dia saling tak tumpah. Saling tak tumpah hadis itu seperti hadis maudhu'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.